Kalau salah kenapa cik buat? Bukan sebab terpaksa. Sebab esok kan cuti lagi tu Roblox apa semua. Dia bukan isu terpaksa sekarang. Isu dia cik dah lakukan kesalahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solehatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Malam ini kami bersiaran dari Apartmen Abdullah Hukum Bangsa Kuala Lumpur. Saudara, sepanjang minggu ini, heboh situasi sesak di lebuh raya di seluruh negara disebabkan perjalanan pulang ke kampung bersempena Aidilfitri. Meskipun telah diberi amaran oleh pihak berkuasa yang akan dikenakan tindakan tegas, ramai yang masih berdegil untuk cuba merentas negeri. Saksikan tinjauan di beberapa lebuh raya menjelang Syawal bersama wartawan Faizal Murad. Kalau salah kenapa cik buat? Bukan sebab terpaksa. Sebab esok kan cuti lagi tu Roblox apa semua. Dia bukan isu terpaksa sekarang. Isu dia cik dah lakukan kesalahan. Sebab cik dah langgar. Cik tahu kan arahan sekarang dia tak boleh rentas negeri kan? Jadi kalau cik nak rentas negeri, cik perlukan alasan. Hal-hal kecemasan saja. Satu hari menjelang Syawal, kru 999 bersama pasukan unit udara PDRM dan JSPT Bukit Aman akan melakukan pemantauan trafik dari udara. Kami berlepas pada jam 3 petang menyusuri laluan udara meninjau lokasi lebuh raya yang mungkin sesak dalam tempoh ini. Susulan pengumuman tiada rentas negeri sempena Hari Raya Aidilfitri, usaha pengawalan oleh anggota Barisan Hadapan diperketatkan menerusi beberapa perancangan. Ini termasuk sekatan jalan raya yang dilakukan di laluan keluar dari sesebuah negeri. Negara masih menguatkuasakan PKPB meskipun majoriti masyarakat di negara ini menyambut perayaan penting. Bimbang penularan wabak COVID-19 ke negeri yang berstatus zon hijau dan dalam pemulihan, kerajaan mengenakan tindakan berat kepada mereka yang cuba untuk balik ke kampung. Namun kelonggaran perjalanan diberikan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Ini termasuk kematian ahli keluarga terdekat. Sikap tidak acuh masyarakat bermula seminggu sebelum perayaan Aidilfitri. Media melaporkan kesesakan di beberapa jalan utama keluar negeri. Malah ada yang sanggup mereka pelbagai alasan bagi meloloskan diri daripada sekatan jalan raya. Turut tular di media sosial, beberapa video yang dimuat naik netizen memaparkan kesesakan di lebuh raya. Mungkin ramai yang beranggapan apabila hebahan dilakukan melalui TV, radio maupun media sosial, jumlah kenderaan akan berkurang kerana undang-undang telah pun diperketatkan dalam tempoh PKPB ini, iaitu tidak boleh merentas negeri. Namun pemantauan saya menerusi tinjauan udara pada ketinggian 1000 kaki di lebuh raya utara selatan mendapati masih banyak kenderaan yang bergerak menjelang satu hari menjelang Syawal ini. Dan persoalan timbul di sini, apakah tujuan mereka menggunakan lebuh raya pada ketika ini? Adakah mungkin mereka ada sebab tertentu ataupun sebab-sebab lain? Dan saya akan turun ke darat sebentar lagi untuk mendekati kisah di sebalik kenderaan yang berpusu-pusu pada ketika ini. Melalui tinjauan udara di sekatan pintu keluar negeri Selangor mendapati jalan sesak hampir 3 kilometer. Okey, sekarang ni fasa pertama ni yang kita buat orang lancar ni, kita memantau dan juga menyekat aliran pergerakan daripada pusat bandar untuk bahagian keluar daripada lembah. Selepas musim perayaan para masa yang kedua ni, Formula 25 sampai 27, kita akan memantau balik aliran kenderaan yang akan memasuki pusat bandar. So, inilah merupakan cabaran sebenarnya kepada PDRM dalam nak menentukan bahawa pematuhan kepada PKP ini dilaksanakan sepenuh. Jam 10 malam, kami seterusnya melalui jalan darat menuju ke sekatan jalan pertama di lebuh raya utara selatan menuju ke utara.
Saya dan kru ketika ini sedang bergerak menuju ke sekatan jalan raya yang dibuka di Tanjung Malim, dan sepanjang perjalanan kami daripada Kuala Lumpur ke sini, ke lokasi ini, kenderaan tidak begitu banyak dan lembur raya agak lengang. Namun sesampainya kami di sini, kami terperangkap di saya boleh katakan di sekitar berhampiran dengan sekatan yang dibuka tadi, dan lebih kurang 30 minit. Sekatan jalan raya kelihatan sibuk, namun apa yang dilihat majoritinya adalah kenderaan perdagangan. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan oleh anggota polis, namun sehingga 45 minit pertama kami di sini, tiada sebarang cubaan merentas negeri dikesan. Tinjauan saya di lokasi ini pada jam 11 malam mendapati terdapat banyak kenderaan yang masih lagi bergerak di lebuh raya menuju ke arah utara, dan kebanyakan daripada mereka yang diperiksa menunjukkan alasan yang kukuh dengan bukti dokumen untuk merentas negeri. Dan pada ketika ini juga lorong telah pun ditutup daripada 2 kepada 1 atas tujuan-tujuan keselamatan. Di sebalik tempoh bertenang itu, sekali-sekala ada juga pengguna kenderaan yang dikesan cuba untuk merentas negeri. Penunggang motosikal ini ditahan setelah dia gagal menunjukkan sebarang dokumen sokongan. Lelaki yang berusia 27 tahun ini difahamkan cuba untuk pulang ke Taiping dari Kuala Lumpur. Namun atas alasan faktor kerja peribadi, lelaki ini mungkin akan dikenakan kompaun. Bila Cik gerak dari Taiping ke KL? Siang tadi dalam pukul 10 pagi. Siang tadi pukul 10 pagi? Tak ada surat langsung? Tak ada. Salah ni sebenarnya. Memang saya tahu Cik sebab akui salah lah. saya akui Kalau salah. salah kenapa Cik buat? bukan sebab terpaksa. Terpaksa? Apa esok kan cuti lagi tu Roblox apa semua. Dia bukan isu terpaksa sekarang. Isu dia Cik dah lakukan kesalahan. Sebab Cik dah langgar. Cik tahu kan arahan sekarang dia tak boleh rentas negeri kan? Jadi kalau Cik nak rentas negeri, Cik perlukan alasan. Hal-hal kecemasan saja. Contoh kematian. Dia kemudian dibawa ke kaunter pemeriksaan untuk tindakan lanjut. Apa yang MKN dah keluarkan, apa yang polis dah keluarkan. Tak kira lah barang apa pun nak hantar, tapi mesti ada surat. Kan dah cakap kebenaran mesti ada, pergerakan kena ada kebenaran. Jelas menyalahi undang-undang, lelaki ini akhirnya dikenakan kompaun sebanyak RM1,000. Menurut laporan rasmi PDRM, sehingga 21 Mei, sejumlah 2,539 kenderaan cuba merentas negeri diarah untuk berpatah balik. Di lokasi ini, hanya 16 kenderaan diarah untuk berpatah balik sepanjang operasi fasa kedua, bermula dari jam 4 petang hingga 11 malam. Kita lihat ada kadar penurunan kenderaan yang melalui ke arah utara, iaitu majoriti yang kita lihat kenderaan yang melalui kawasan ini adalah kenderaan perdagangan. So saya yakin dan percaya bahawa masyarakat dah mula patuh dengan arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Terbaru, media melaporkan 3 plaza tol utama di Selangor lengang pada hari raya pertama dan pada sebelah malamnya. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, perkembangan ini dilihat sesuatu yang positif dan masyarakat dinasihatkan untuk terus patuh terhadap saranan kerajaan. Tanda pagar, duduk rumah. Laporan Faizal Murad untuk 999. Sementara itu di Kelantan, laluan tikus digunakan pengguna jalan raya bagi meloloskan diri daripada sekatan jalan. Namun, sekiranya ditangkap, pihak polis akan terus mengenakan kompaun jika didapati melanggar syarat perjalanan. Laporan siasatan awal mendapati lebih 100 lorong tikus dikesan yang berkemungkinan digunakan pengguna jalan raya untuk merentas negeri. Memang kita diarahkan oleh pucuk pimpinan untuk mengetatkan lagi supaya tidak ada lagi kebocoran di mana-mana disebabkan oleh penyalahgunaan perjalanan tersebut. Di mana sekatan seperti mana yang tuan-tuan nampak, sekatan is sekatan, tetapi dalam masa yang sama juga tak mustahil ada kita panggil lorong-lorong tikus yang mahir-mahir dia tahulah kawasan sekitar. Itu pun kita akan awasi juga. Dan saya nasihatkan kepada mereka yang cuba nak masuk lorong-lorong tikus tu, hentikanlah sebab
Andai kata kalau betul-betul berlaku, kita akan buat tangkap. Kita tidak akan kompromi lagi dah. Kita tidak akan kompromi pada mereka yang menyalahi SOP yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, pihak polis akan meningkatkan kekerapan rondaan sebelum, semasa dan selepas Aidilfitri bagi memastikan tiada kebocoran. Dalam operasi ini, Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hassan yang mengetuai Rentas Negeri Sempadan Kelantan Terengganu, turut berkongsi penambahan 10 sekatan jalan raya di 5 lokasi bersempena Aidilfitri dan PKPB. Baru hari ni berjumpa ni daripada Pekan tu kemari baru lepas Zuhur, lepas asar ni tadi cadang tu berjumpa sekejap je. Tak ada lama-lama. Kita pun kami dari pasukan cadangan udara Polis Diraja Malaysia Negara Sabah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Pada Aidilfitri kali ini, Polis Diraja Malaysia bersama Angkatan Tentera Malaysia melaksanakan pemeriksaan ke atas kawasan perumahan untuk memastikan setiap kediaman tidak menerima lebih 20 orang tetamu. Wartawan 999 Haziq Hamid menyertai operasi bersama Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Aktiviti ziarah Aidilfitri hanya dibenarkan untuk hari raya pertama sahaja dan terhad kepada 20 orang. Operasi penguasaan pada hari raya kedua dijalankan. 82 pegawai dan anggota diketuai Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak terlibat dalam operasi ini. Tapi pada hari ini kita akan lebihkan lagi penumpuan kita ke kawasan-kawasan penempatan. Kita akan cari semua yang engkar kepada larangan-larangan ini. Termasuklah juga mereka ini yang merentas negeri, mereka yang menaiki lebih daripada jumlah yang ditetapkan dalam kenderaan, kita akan keluarkan kompaun. Pecahan kumpulan berdasarkan 4 kawasan di daerah Gombak antara strategi yang dijalankan IPK Selangor. Operasi ini dijalankan dalam usaha mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Kita cakap nak melawat ni hari raya pertama je lah kan. Raya kedua tak dibenarkan. baru hari ni berjumpa ni daripada Pekan tu kemari baru lepas Zuhur, lepas asar ni tadi cadang tu berjumpa sekejap je. Tak ada lama-lama. Kita pun tahu juga malam pun kita takut juga nak keluar kan. Hasil pemantauan bersama dengan pihak polis di Bandar Tasik Puteri mendapati penduduk di kawasan ini mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dan apabila disoal siasat, saya dapat lihat riak wajah mereka menceritakan bahawa raya pada tahun ini agak sedikit sayu. Ini kerana kita masih belum mencapai kemenangan, iaitu memutus rantaian COVID-19. Hasil daripada laporan penduduk tempatan, anggota polis berjaya mengesan sebuah rumah yang dipercayai bukan sahaja menerima tetamu luar, malah mengadakan jamuan makan. Jadi memang macam mana abang panggil dia orang tu macam mana? Dia kalau ikutkan saya memang tak panggil semua, tak ramai. Seorang kawan saya je, saya panggil ni sahabat saya lah. Tapi saya tak tahu pula yang datang ni seramai ini. Malam undang-undang menetapkan hanya raya pertama saja kerajaan benarkan, itu pun tidak melebihi 20 orang. Okey, untuk keluarga datang menziarahi, termasuk dengan mengikut SOP yang ditetapkanlah, social distancing, pemakaian mask dan sebagainya, walaupun dalam keadaan mood beraya. Semalam dah berakhir bang, jadi ni hari pihak PDRM terpaksa mengambil tindakan. Lain pula kisahnya di sekitar Rawang. Hasil daripada pemantauan pihak polis mendapati terdapat seorang individu yang menerima tetamu kira-kira 7 orang dan tuan rumah tersebut akan dibawa ke Balai Polis Rawang untuk dikenakan kompaun. Pemilik rumah bakal dikenakan kompaun RM1,000
berdasarkan kesalahan di bawah Akta 342 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Kurungan 6 2020. Pihak IPK Selangor bakal mempertingkatkan pemantauan dan penguatkuasaan bagi mengesan individu yang ingkar PKPB. Pasukan bomba mengambil masa lebih 3 jam untuk memadamkan kebakaran 2 buah rumah dan sebuah kilang. Tragedi kebakaran itu dilaporkan berlaku di sekitar Jalan Paya Terubung, Bandar Baru, Air Hitam, Pulau Pinang. Insiden berlaku jam 1.40 tengah hari melibatkan kemusnahan 4 motosikal, 2 buah rumah dan sebuah kilang. Seramai 50 pegawai dan anggota dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia terlibat dalam operasi pemadaman. Okey, kebakaran melibatkan 2 buah rumah dan 1 buah kilang serta 4 kenderaan motosikal yang terbakar. Dan setakat ini setelah 3 jam kebakaran, api telah dikawal walaupun bagaimanapun kerja-kerja pemadaman masih lagi dijalankan. Keadaan jalan serta rumah dan kilang yang terletak berhampiran menjadi faktor kesukaran pihak bomba untuk memadam kebakaran. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Sementara itu, seorang lelaki warga Emas maut selepas motosikalnya dirempuh sebuah kereta yang sedang memotong kenderaan lain dalam kemalangan di Kampung Demit, Kota Baru, Kelantan. Dalam kejadian jam 12.35 tengah hari, mangsa Wan Muhammad Nur berumur 59 tahun mengalami kecederaan parah di bahagian kepala, meninggal dunia di lokasi kejadian manakala pemandu kereta yang berusia 19 tahun tidak mengalami kecederaan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Seorang ibu bersama 4 orang anaknya rentung dalam kebakaran di Kampung Bin Suluk, Membakut, Sabah. Mangsa Aisyah Jumat berumur 58 tahun meninggal dunia di tempat kejadian bersama 4 orang anak lelakinya. Dalam kejadian itu juga, 2 lagi anaknya berusia 29 dan 25 tahun cedera melecur dihantar ke Hospital Beaufort bagi menerima rawatan. Manakala suaminya, Osman Ali, bersama menantu perempuannya terselamat. Kebakaran membabitkan sebuah rumah jenis tidak kekal yang musnah sepenuhnya. 5 mayat mangsa yang rentung diserahkan kepada pihak polis untuk dibedah siasat. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Susulan video tular di media sosial, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Hulu Selangor berjaya menahan seorang pemandu pacuan 4 roda kerana tindakannya yang merempuh kawasan tapak peniaga Bukit Sentosa. Suspek ditahan ketika kejadian dan hasil semakan mendapati lelaki yang bekerja sebagai seorang pemborong tayar berusia 30 tahun itu tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Ini merupakan kenderaan pacuan 4 roda yang digunakan oleh suspek ketika kejadian rempuhan di kawasan Gerai Penjaja Bukit Sentosa, dan kelihatan terdapat kesan retakan bahagian cermin hadapan dan kesan remukan akibat daripada pelanggaran Gerai Penjaja tersebut. Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintenden Arsad Kamarudin, suspek bertindak memandu kenderaannya secara melulu sehingga menyebabkan 5 individu termasuk seorang wanita dilaporkan cedera akibat dirempuh kereta suspek. Teguran daripada kejadian ini juga, setakat ini kita telah terima 5 report lah kepada orang awam yang mangsa ni, iaitu 4 lelaki dan seorang perempuan lah yang disahkan mengalami kecederaan. Kes ni kita telah siasat di bawah Seksyen 307 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 90 Akta Polis dan juga Seksyen 42 Braket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menurut laporan, suspek dalam keadaan mabuk dan berang kerana cermin sisi keretanya
diketuk oleh seorang individu. Sebanyak 2 buah kereta dan motosikal serta 2 kemah di tapak peniaga itu rosak akibat daripada amukan suspek. Dan kurang lebih, saya pun dah sibuk cari makanan untuk anak-anak untuk berbuka. Tiba-tiba kenderaan tu masuk, sebab saya sempat elak. Kenderaan elak. Jadi, saya sementara saya buat kerja, saya tak boleh nak menghalang. Ada kawan-kawan saya yang halang, yang suruh berhenti, dia tak endah. Jadi saya selepas tu, saya tengok keadaan tak boleh terkawal, saya ambil handset, saya call balai polis. Meskipun kejadian rampuan ini memberi kesan yang pahit kepada penjaja-penjaja di Bukit Sentosa, namun ia tidak mematahkan semangat mereka untuk terus mencari punca rezeki, terutama menjelang di Aidilfitri. Haziq Hamid, 999. Adik semua keluar. Keluar. Fotokopi kod. Oleh fotokopi. So dulu saya pasport lah. Keluar pasport. Saya ASP Muhammad Firdaus Muhammad, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Daerah Machang, bersama pegawai APR dan pegawai awam Bahagian Siasatan Jenayah IPD Machang mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. #kita jaga kita. Pasukan Regimen 512 Askar Wataniah terus membantu pihak berkuasa untuk menjalankan tugas, memastikan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan, Jabatan Imigresen memainkan peranan untuk membanteras pendatang asing tanpa izin. Pemeriksaan imigresen di Pasar Besar Jalan Osman Petaling Jaya, Selangor merupakan operasi kelima yang membabitkan kawasan PKPD. Operasi bersepadu yang dijalankan pada 27 Ramadan lalu dilaporkan wartawan Nur Izzati Lokman. Pasar Besar Jalan Osman, Petaling Jaya, Selangor. Lokasi yang diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak 10 Mei lalu, kini digempur pihak imigresen. Operasi dijalankan pada jam 9 pagi, 4 hari sebelum Aidilfitri. Pada hari ini telah dilaksanakan satu operasi pemindahan warga asing tanpa izin. Adik semua keluar. Keluar. Ada siapa lagi dalam? Mereka yang tidak mempunyai dokumen ataupun mempunyai dokumen yang tidak lagi sah di sisi Akta Imigresen akan pindahkan dari sini ke pusat-pusat ataupun depo-depo tahanan imigresen. 3 jam operasi, 119 pendatang asing tanpa izin atau parti berjaya ditahan. Ketika pemeriksaan dijalankan, tindakan 2 individu ini dilihat mencurigakan, seolah-olah cuba meloloskan diri. Tanpa disedari, gerak-geri mereka sedang diperhatikan. Passport, my photocopy got. Photocopy got. Only photocopy? Yes. This one. Passport only permit first? What can permit do you have here? But cannot give me my passport. So you lose your passport lah. Lose your passport. Hasil pemeriksaan mendapati kedua-duanya gagal mengemukakan pasport dan tinggal lebih masa. Dan dalam tempoh tahanan di depo imigresen ini, proses penghantaran pulang akan dibuat di mana imigresen akan bekerjasama dengan kedutaan masing-masing untuk disediakan dokumen perjalanan dan setelah mereka melalui proses undang-undang, mereka akan diusir ke negara asal dan disenarai hitamkan di dalam di bawah peraturan-peraturan imigresen daripada memasuki negara kita. Dan daripada operasi-operasi pemindahan yang dijalankan sebelum ini, jumlah warga negara asing tanpa dokumen
yang ditahan setakat ini ialah 1,763 orang. Operasi imigresen melibatkan kawasan PKPD dan kawasan kawalan diperketatkan secara pentadbiran bermula di Jalan Masjid India 1 Mei lalu. Diikuti Pasar Besar Kuala Lumpur, Pasar Borong Selayang dan Pasar Jalan Raja Bot, Chowkit. Operasi-operasi yang dilaksanakan di dalam kawasan PKPD dengan pakaian PPE yang lengkap ini sebenarnya adalah sesuatu yang baru kepada pegawai-pegawai imigresen. PPE ini sangat tidak biasa. Mereka akan berasa panas, cepat berpeluh. Tetapi saya bangga dengan komitmen yang ditunjukkan oleh pegawai-pegawai imigresen. Walaupun sesuatu yang baru, tetapi mereka tabah. Mereka melaksanakan operasi ini dengan penuh jaya dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua agensi yang telah memberikan bantuan yang amat baik ini. Lokasi ini merupakan lokasi kelima operasi dijalankan oleh pihak imigresen di kawasan PKPD dan difahamkan kira-kira 300 pegawai dan anggota imigresen ditugaskan ke kawasan ini dan dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu untuk zon A, zon B dan zon C bagi melakukan pemeriksaan dan operasi di sini hanya dilakukan oleh pihak imigresen sekiranya telah tamat ataupun selesai tempoh kuarantin dan telah mendapat pengesahan oleh pihak Kementerian Kesihatan bahawa tiada lagi sebarang kes aktif di kawasan ini. Nur Izzati Lokman, 999. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga Jabatan Imigresen Malaysia khususnya dan juga kepada penonton-penonton 999. Sambutan Hari Raya kita pada tahun ini adalah berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. InsyaAllah pada tahun hadapan kita akan merayakan Aidilfitri ini seperti mana tahun-tahun sebelumnya dan seperti mana yang pernah dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini, after rains comes the shine. Tu nampak bilang 1, 2, ya. Masa dia jatuh lepas tu saya baru beli. Seorang wanita dipercayai pekerja sebuah syarikat penghantaran makanan ditendang beberapa kali oleh seorang lelaki sehingga terjatuh. Dan aksi ketenalan itu dirakam kamera litar tertutup CCTV di Bandar Puteri Puchong, Selangor. Kejadian di antara wanita dan pemandu lelaki itu dipercayai akibat perselisihan faham. Dan kejadian yang berlaku pada jam 4 petang itu adalah disebabkan lelaki berkenaan yang marah kerana penghantar makanan itu memotongnya ketika dia cuba melakukan pusingan U. Video berdurasi 1 minit ini mendapat ribuan tontonan di laman sosial Facebook. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah pastinya bukan satu pilihan yang bijak dan tindakan ini pastinya tidak dipersetujui oleh Encik Gun. Apa pendapat Encik Gun menonton video tersebut? Memang marah. Walau bagaimanapun kita tak boleh keras. Kita jangan lupa kalau kita ada undang-undang. Baik, Encik Syarif di antara mereka yang berpendapat bahawa kita patut matang dan rasional dalam segala apa situasi yang kita berdepan. Bila hati sudah panas, memang boleh jadi macam itu, tapi kita kena sabar. Itu kan manusia, kita macam mana salah pun tak boleh hantar macam itulah. Nak pakai kaki ke, pakai tangan ke, itu tak baiklah. Difahamkan terdapat beberapa berita palsu berkenaan kes ini, termasuk tomahan terhadap pihak polis yang menyatakan bahawa mereka tidak melaksanakan siasatan. Viral 999 bertemu Ketua Polis Daerah Serdang, ACP Ismaidi Borhan. Kita telah terima 2 laporan polis pada 18 hari bulan 5, 2020. Pihak Polis Serdang telah membuka 3 kertas siasatan terhadap isu viral tentang pekerja syarikat penghantaran makanan
yang dipukul. Pertama, kita buka kertas siasatan ini yang melibatkan aduan daripada seorang perempuan. Kertas siasatan ini telah pihak polis menerima arahan daripada pejabat pegawai negara untuk dituduh. Pertuduhan terhadap lelaki itu dilakukan di Kompleks Mahkamah Petaling Jaya, Selangor pada Jumaat lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiksaan kerana sengaja mendatangkan kecederaan dan Seksyen 509 Kanun Kesiksaan kerana mengeluarkan isyarat yang mengaibkan kehormatan. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua dakwaan. Satu lagi, kertas siasatan dibuka merujuk kepada aduan seorang lelaki dan juga pihak polis sedang melengkapkan kertas siasatan untuk dirujuk kepada pihak pejabat pegawai negara untuk menerima arahan selanjutnya. Dan yang ketiga, pihak polis sedang melengkapkan kertas siasatan yang mana kita buka di bawah Seksyen 505 (B) Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 SKMM. Menyentuh isu penyebaran berita palsu, ACP Ismadi turut menasihatkan orang ramai untuk tidak mudah mempercayai laporan yang belum disahkan. Tuan boleh kongsikan apakah tindakan dan juga hukuman yang menanti mereka yang menyebar berita palsu ni, Tuan? Kesan daripada penyebaran berita palsu di internet ataupun di mana-mana media sosial adalah kegusaran di pihak orang awam. Kita nak ingatkan kepada orang ramai, jangan suka-suka untuk menyebarkan berita-berita palsu melalui laman sosial ni. Kesan dia berat. Tak ada undang-undang rimba pun dalam negara kita ni. Waimah apa situasi pun, kita masih merujuk kepada undang-undang yang telah diwartakan. Dan pihak mana yang berkaitan, dia akan yang terlibat dalam kesalahan tu kita akan kemukakan ke pihak pengadilan. Pihak polis masih melakukan siasatan terhadap laporan yang diterima daripada kedua-dua belah pihak tanpa sebarang prejudis. Dan bagi pertuduhan suspek lelaki berusia 61 tahun itu di bawah Seksyen 323 dan 509 Kanun Kesiksaan, Mahkamah menetapkan tarikh 16 Julai 2020 untuk sebutan semula kes. Saya ACP Ismadi bin Borhan, Ketua Polis Daerah Serdang, mewakili warga Polis Daerah Serdang mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Siap! Tuan-tuan di atas sini untuk ditugaskan untuk menangani COVID-19. Bertugas saja. Keluar! Daripada Batalion 15 Pasukan Gerakan Am Sandakan Sabah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Pasukan Regimen 512 Askar Wataniah terus membantu pihak berkuasa untuk menjalankan tugas, memastikan keselamatan masyarakat dan negara walaupun dalam musim perayaan. Aidilfitri kali ini pastinya lebih menyayat hati kerana ada anggota yang terkorban ketika bertugas dalam memerangi wabak COVID-19. Ikuti laporan khas Perwira Aidilfitri disediakan oleh wartawan Tun Hizami Hashim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bertugas demi negara pada hari Lebaran menjadi rutin buat Regimen 512 Askar Wataniah yang berada di bawah kelolaan Panglima 8 Brigade Brigadier Jeneral Zamsari Abu Hassan. PKPB ini dilanjutkan sehingga 9 Jun. Dalam tempoh tersebut, Askar Wataniah ataupun anggota sukarela, mereka perlulah bersedia untuk bertugas tertakluk kepada
arahan-arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan nanti. Mereka masih lagi melaksanakan rondaan bersama iaitu Mobile Patrol Vehicle dan juga di Sekatan Jalan Raya ataupun SJR. Di Kelantan sebanyak 9 SJR dan di Terengganu 4 SJR. Dan sekarang ini melibatkan lebih kurang dalam 20 orang. Pada awalnya lebih kurang 140 anggota sekawannya telah terlibat. Baris! Baris! Siap! Tuan di atas sini untuk ditugaskan untuk menangani COVID-19. Bertugas saja. Keluar! Baris! Up. Up. Menurut Timbalan Komander pasukan ini, Lieutenant Colonel Roslan Muhammad Zain, bermula dari tempoh PKP Fasa 1 sehingga PKPB, askar wataniah antara anggota barisan hadapan melawan musuh kecil menerusi Ops Penawar. Penglibatan askar wataniah adalah dalam 3 shift, yang mana setiap shift tu adalah 8 jam dan nisbahnya adalah 2 anggota wataniah dan 1 anggota tetap, dan digandingkan dengan anggota agensi daripada agensi-agensi yang lain. Kerjasama yang baik di antara askar wataniah dengan agensi-agensi yang lain dalam melaksanakan operasi ini. Jadi mereka juga diterima dengan baiknya oleh agensi-agensi lain. Mereka berkhidmat dengan baik dan cemerlang. Bagi anggota Regimen 512 Askar Wataniah ini, Prebet Muhammad Nur Syafiq Rosid bertugas mengawal sekatan jalan raya di sekitar Terengganu ketika PKP antara pengalaman berharga yang pasti tidak dilupakan. Pengalaman banyak tak beraya apa semua, bekerja dengan anggota tetap. Saya menyertai Askar Wataniah ni pada tahun 2016 dan saya menyertai Askar Wataniah ni kerana sejak dari kecil minat pada senjata dan aktiviti ketenteraan. Elaon bukan menjadi sandaran, namun latihan asas askar wataniah yang dijalani selama sebulan dijadikan sebagai platform kepadanya untuk meningkatkan disiplin diri dan kematangan diri. Suasana raya di sini amat baik sebab ada keluarga baru. Memang di kampung pun tak lupa juga. Sebelum saya menyertai wataniah, saya hanya tak ada keyakinan diri. Lepas saya menyertai, saya ada keyakinan diri dan jati diri yang kuat. Aspek keselamatan diri anggota askar wataniah yang pulang ke kem dari penugasan di lapangan jelas dititik beratkan bagi memastikan mereka sentiasa bebas COVID-19. Kami mengamalkan keselamatan dari segi kesihatan daripada markah atasan lagi yang menitik beratkan isu keselamatan diambil berat kepada anggota-anggota, terutama petugas-petugas yang berada di barisan hadapan. Kita mengikut SOP yang telah ditetapkan, yang mana mereka akan diberi taklimat sebelum melakukan penugasan, mesti memakai peralatan perlindungan diri, dan mereka juga selepas tamat bertugas mereka akan disaring kembali dan seterusnya dibuat proses untuk membersihkan diri. Meja Kehormat Datuk Muhammad Farid Surani yang dilantik menjadi ahli jawatankuasa pendukung askar wataniah Jakpau, Terengganu pada Februari lalu antara yang membantu pasukan ini dalam memastikan bekalan peralatan keselamatan mencukupi sepanjang PKP dilaksanakan. Kita cari penyumbang untuk menyumbangkan PPE dan sebagainya, alat-alat kesihatan, kebersihan untuk anggota-anggota yang bertugas. Saya bangga dengan diorang ni. Semangat diorang yang ada ni. Semua ni bukan anggota tetap, tetapi diorang sanggup bekerja sampai malam, pagi, siang. Saya banggalah dengan diorang ni. Namun, pada 11 Mei 2020, pasukan ini dikejutkan dengan pemergian seorang petugas, Major Cik Baharudin Cik Teh, yang telah berkhidmat sejak 30 tahun lalu. Perjalanan pulang seorang pegawai sukarela Regimen 512 Askar Wataniah untuk pulang ke rumahnya setelah penugasan Ops Penawar bertukar tragedi apabila terlibat dalam kemalangan kerana terlanggar seekor kerbau di Bandar Permaisuri ini kira-kira jam 4 pagi. Dan sebenarnya lokasi ini terletak kira-kira 25 km dengan rumah arwah yang terletak di Bandar Jertih.
balu arwah Rosalina Miza Hamzah yang sedang bersiap untuk menyediakan juadah sahur mendapat perkabaran mengenai kemalangan itu daripada rakan setugas arwah. Pagi tu biasalah, kami bangun, solat dulu. Tak sempat masuk dapur lagi. Saya bergerak dalam 15 km dari rumah. Dapat, dia kata dah tak ada. Saya tak terfikirlah yang kejadian tu boleh menyebabkan ajal dia. Jenazah arwah dibawa ke Hospital Setiu sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Tok Dor. Dengan PKP ni, walaupun beliau pergi bertugas, kami sempat solat sama. Kita tadarus sama-sama setiap pagi. Dan dia akan balik untuk tarawih dengan anak dia. Sebab anak dia akan jadi imam dan dia sentiasa arwah pergi dalam masa yang amat baik untuk dia. Khidmat dia pada keluarga pun tak ada masalah. Dia masyarakat pun sama. Dan Allah lebih sayang dia. Regimen 512 Askar Wataniah turut memberikan sumbangan kepada balu dan 5 orang anak arwah sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Alhamdulillah. Kumpulan tentera memberi penghormatan yang paling baik. Memberi khidmat yang sempurna. Start daripada mandi sampai kebumikan. Dia bawa anak, dia ajar anak macam mana nak mandi. Maknanya semua tentera buat. Saya tak ada buat apa pun. Dan arwah diselesaikan dengan penuh penghormatan. Terima kasih tentera. Meja Kehormat Datuk Ajlan Muhammad merangkap ahli jawatankuasa pendukung Askar Wataniah Cak Pau, Terengganu sejak tahun 2014 berharap agar semangat dan sifat arwah dijadikan contoh buat anak muda dalam berbakti kepada negara. Bila terlibat dengan tentera ni, dia disiplin ni lebih baguslah kalau dibandingkan dengan yang lain. Sebab mereka ni walaupun Wataniah tetapi mereka adalah seorang anggota. Marilah bersama-sama join kita untuk kita mendisiplinkan diri kita dan secara tak langsung pun kita boleh membantu negara bagi menjaga keselamatan dan sebagainya. Walaupun kini telah menjelang Aidilfitri, perjuangan Askar Wataniah masih belum terhenti dalam melawan pandemik COVID-19 sekaligus terus berada dalam keadaan bersedia dengan sebarang ancaman dan bencana. Anggota Askar Wataniah telah memberikan khidmat mereka dengan baik, dengan profesional sebagaimana kemahiran mereka yang dilatih di pasukan-pasukan. Ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan iaitu konsep whole of government, whole of society untuk mempertahankan kedaulatan negara dan juga mempertahankan keselamatan negara kita. Berkhidmat untuk negara. Selari dengan moto itu, penglibatan generasi muda dalam Regimen Askar Wataniah yang telah ditubuhkan sejak 1958 ini pasti dapat memantapkan ketahanan fizikal dan mental mereka sekaligus menjadikan anak watan mempunyai jati diri utuh dalam menjaga kedaulatan negara. Laporan Tun Nizami Hashim, 999. Wataniah! Terengganu! Gara-gara menyembunyikan kelahiran, sepasang kekasih didakwa di Mahkamah Kuala Terengganu. Kedua-dua tertuduh dilapor meletakkan bayi mereka yang hanya berusia 9 jam itu di sebuah surau di Kuala Nerus. Perincian prosiding kes ini dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Tindakan sepasang kekasih berusia 16 tahun dan 20 tahun ini berlegar-legar di sebuah surau pada jam 10 malam menimbulkan persoalan sehingga membawa kepada penemuan seorang bayi lelaki disyaki anak mereka. Bagaimanapun, kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyembunyikan kelahiran anak.
Mahkamah membenarkan mereka diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan sebutan semula kes 26 Julai depan. Seorang wanita warga emas ditemui mati di kediamannya di Kampung Paya Lahar Kepah, Kepala Batas Pulau Pinang, dipercayai dibunuh. Dalam kejadian jam 11.30 malam itu, mayat mangsa yang berusia 90 tahun ditemukan dalam keadaan mukanya berlumuran darah dan terbaring di ruang tamu selain barang-barang berselerakan. Hasil siasatan awal mendapati suspek dipercayai dibunuh oleh anak perempuannya yang mengalami masalah mental. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan ataupun laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Elakkan berada di tempat awam atau tumpuan ramai sekiranya tiada keperluan. Saudara, jangan lupa saksikan episod khas 999 sempena Aidilfitri, Wira Medan Pandemik. Khamis ini jam 4 petang hanya di TV3. Saya, Sofia Nur Solehatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah. Kami, warga Regimen 512 Askar Wataniah, Kem Padang Midin, Kuala Terengganu mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh warga anggota tentera 8 Brigade dan juga pasukan-pasukan di bawah naungan termasuk anggota Askar Wataniah. Warga ATM yang bertugas di dalam Okinawa. Semoga kita dipermudahkan segala urusan oleh Allah dan diberi perlindungan olehnya. Stay healthy, protect yourself. Kami, warga Regimen 512 Askar Wataniah, Kem Padang Midin, Kuala Terengganu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf